memohon keberkatan kuliah kita pada pagi. Sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadilah Ustazah untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para sholihin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Silakan. Semoga dengan istiqomahnya kita duduk dalam halakat ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman. Amin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadilah Ustazah. Tafadhal, mashkurah. Masya Allah, tabarakallah asrul khaliqin. Hari ni bukan Kak Janurini yang jadi MC. Dia ada hal. Bonda berpindah ke waktu maghrib, insya-Allah. Masya Allah, tabarakallah asrul khaliqin. Kak Nurini, baru nak dengar suara Kak Nurini petang ni. Saya jumpa Kak Amnira semula di Gubernur Iman di petang hari ni. Kejut juga saya hari ni. Mereka merubah sedikit jadual, poster dan seluruh untuk penampilan baru Gubernur Iman ni. Tidaklah dia menjadi satu perkara yang baru, tetapi satu yang fresh lah, supaya perkara itu akan menjadi perhatian kepada seluruh keluarga besar Gubernur Iman ini. Tahniah lah. Masya Allah, tabarakallah. So, hari ini poster saya pun poster baru. Mari kita bagi clapping hand untuk seluruh ahli jawatan kuasa yang menguruskan Gubernur Iman ini, terutamanya Al-Fadilah Kak Ajah Rosniati. Nanti insya-Allah dia akan kembali pada waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan seluruh yang bersama ini akan diberikan kebaikan yang besar kerana bersungguh-sungguh. Minggu ni 2 kali jumpa saya, alhamdulillah. Saya ingat hari Khamis tak ada. Ni rezeki yang besar untuk kita bersama. Moga-moga Allah jualah yang memberikan kebaikan sehingga sampai satu tahap kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan keadaan di mana kita bersedia untuk bukan dipersoalkan, tetapi akan ditanya dan kita boleh menjawab dengan baik di hadapan Allah kerana kesungguhan menghadiri banyaknya majlis ilmu ini, terutamanya untuk kelas Fardhu Ain ini. Alhamdulillah. Dan sesungguhnya petang ini adalah petang Khamis seperti biasa, yang seperti selalu saya war-warkan. Kita akan menuju pada malam Jumaat pada malam ini. Ini adalah permulaan awal untuk malam Jumaat yang barakah ini. Sebagian para alim ulama menyatakan bahawa petang Khamis ini sudah merupakan sebahagian awal daripada hari Jumaat ataupun pada untuk malam Jumaat ini. InsyaAllah, moga-moga keberkatan malam Jumaat itu sudah dimulakan untuk kelas selepas asar ini, anjuran keluarga besar Gubernur Iman ini. Alhamdulillah. Mari kita mulakan dengan niat sebelum pengajian seperti biasa, dan juga seluruh sahabat yang bersama ini untuk kita meningkatkan amalan kita dengan bacaan amalan sebelum bacaan amalan sebelum pengajian juga. InsyaAllah, moga-moga sahabat-sahabat Gubernur Iman ni dah menghafal lah. Jangan kau mak kamik je ikut saya. Saya tengok hari ni kalau ikutkan ada satu memori keluar bersama Gubernur Iman ni hampir setahun juga sebenarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi pada permulaan bukan dengan kitab Fiqhul Manhaji ini, kita bersama dengan banyaknya kitab yang umum, dan moga-moga Allah berikan kita kesungguhan lah untuk berterusan bersama. Terutamanya dalam bab fiqh ni, tiba-tiba waktu petang ni adalah waktu yang sangat kritikal untuk bab-bab yang berat ini. Tapi saya tengok sepanjang bersama petang-petang ni, dia macam tak nak berhenti, tapi kena berhenti sebab dah nak masuk maghrib kan. Kita nanti insya-Allah. Tahniahlah kepada semua keluarga besar Gubernur Iman. Kak Nurini, kita nak jumpa malam bila? Tak tahu lagi ya kan. Saya kalau dijemput kalau sebelah malam, kalau ada akan jumpa dengan Kak Nurini kita. Tapi
Apa Kak Amnira nak cakap apa? Silakan. Hari ni je Ustazah tukar sebab Bondan tak ada. Bondan bercuti. Cuti. Benda no Hmm. cuti. Jadi saya tukar ke Jadi kita Asar, ganti. Kak Mas Rohan dan Apa saya boleh Rohan je ni. nanti sebelah malam. Kak Amnira tu dia suka je semua masa Kak Nur ni. Tak saya gurau je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama itu wa nama inna ta'alim wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan amalan sebelum pengajian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. نعوذ بك من شر ما صنعنا أبو لك بنعمتك علينا وأبو بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا رحمن فاغفر لنا يا رحيم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. يا الله يا رحمن رب اجعلنا هذا بلدا آمنا رب اجعلنا هذا بلدا آمنا رب اجعلنا هذا رب اجعل هذا بلدا آمنا. Tapi tambahan doa Rabbi ja'alna hadza balada aminan. Amin. Allahumma amin. Ini doa khusus untuk hari ini 31 Ogos. Masya Allah, tabarakallah. Kita berada pada hari di mana ulang tahun bagi kemerdekaan. Dalam bahasa Arab disebut Yaumul Istiqlal. Hari kemerdekaan. Saya punya status hari ini banyak tulis Yaumul Istiqlal. Yaumul al-Istiqlal. Yaumu al-Istiqlal. Iaitu hari kebangsaan. Hari kemerdekaan. Di mana istiqlal ini adalah untuk menunjukkan keamanan. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad SAW, apabila cerita aman, di zaman Rasulullah SAW, sehinggalah hari kiamat kelak yang namanya aman ini adalah aman jiwanya daripada dibelenggu daripada perkara-perkara yang haram. Dia aman. Bila negara aman, doa ini adalah doa Nabi Ibrahim AS juga. Doa untuk sebuah negara yang aman. Negara apa? Makkatul Mukarramah. Supaya negara itu menjadi perhatian sehingga akhir waktu kelak. Akhir perjalanan dunia ini insya-Allah. Dan sesungguhnya kita adalah antara umat yang diberikan nikmat yang besar. Kerana dengan nikmat ini kita dapat meninggikan agama Allah dan syariat Nabi Muhammad SAW. Buktinya apabila majlis ilmu hari ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang mengajak kita kepada kebaikan. Alhamdulillah. Sekali lagi tahniah keluarga besar Gema Nur Iman ini dan seluruh yang bersama. Dia Gema Nur Iman tidak boleh berdiri dan bertahta di hati seluruh rakyat Malaysia dan Brunei, Singapura ataupun di mana saja. Saya dengar dia daripada London, ada Sweden, di mana pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya kita adalah pilihan Allah. Usaha untuk menjadi pilihan Allah ini adalah dengan niat dan tekad
dan mengetahui ada iklan. Iklan pagi, tengah hari. Dia iklan untuk kelas ni sebenarnya semalam. Untuk saya semalam dah. Alhamdulillah. Tapi mungkin di tempat lain dah daripada semalam. Apapun bila kalian mendengar ada iklan, ajakkan untuk masuk ke dalam majlis ilmu, terutamanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berkaitan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kitab fiqh mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi menunjukkan bahawa sesungguhnya kalaulah kita dapat memahami keseluruhan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW mengikut acuan dan panduan daripada Nabi yang paling utama, kemudian yang diberikan pandangan dan penerangan, dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, susunan bagi perjalanan amalan ini mengikut mazhab al-Imam Syafi'i, maka kita berada di dalam landasan yang betul, insya-Allah. Landasan yang telah diakui oleh ramai al-arifin billah. Al-arifin billah ini adalah orang yang arif tentang agama. Ada 4 mazhab yang besar dan di antaranya adalah mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Hari ini kita dah masuk dalam bab, saya rasa tadi atas sikit, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kak Amnira, mana Kak Azrina? Bercuti. Kak Zarina pun bercuti, insya-Allah. Masya-Allah. Dia kalau kerja hari ni kan dapat triple pay kan. Hari ni berkhidmat dapat triple and bukan triple lagi lah. Saya rasa lebih tinggi daripada tu. Kebaikan yang ibu buat untuk agama ini kerana Allah. Walaupun dia tak masuk dalam senarai mungkin agaknya listed khidmat dalam Gemenur Iman ni, tapi saya create the scenery tu untuk supaya ibu percaya bahawa hari ini kalau kita duk sibuk cari dunia dengan bertambah-tambahnya rezeki, siapa yang bekerja hari ini dia akan mendapat rezeki yang lebih. Sebab ni hari cuti di Malaysia. Tapi bagi kaki tangan kerajaan, dia cuti tapi tidak cuti sebenarnya. Dia kena berbaris. Dia kena berbaris. Itu adalah memori saya yang dahulu. Allah SWT, bila saya tengok kawan-kawan saya semua buat perkara tu sekarang, saya rindu juga nak buat perkara tu. Tapi subhanallah, berada di hadapan laptop ini untuk berkongsi ilmu, rupanya itu lebih membahagiakan untuk diri saya sekarang. Alhamdulillah, moga-moga sampai akhir hayat kita bersama berjuang memahami agama Allah dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ini bukan perjuangan biasa-biasa, Kak. Ini perjuangan yang Allah pilih kita. Sebab petang-petang ni, orang mana nak duduk depan laptop ni nak belajar. Dia sepatutnya pergi duduk santai-santai. Kalau kat tepi pantai sekarang, kalau ada sahabat kat tepi pantai yang saya nak sebut ni, kalau ada line, tekanlah link ni, tekan. Kalau ada lah. Kalau kat rumah, lebih stable lah. Alhamdulillah. Tapi di mana pun berada, dalam kereta ke dalam, di mana pun, Allah sangat benar-benar memberikan kemudahan kepada kita. Sebab kelas ini adalah online. Subhanallah. Kalau kelas ni di lapangan, mana boleh nak jumpa kakak-kakak dekat Seri Kembangan, dekat Perak, dekat Terengganu, Masya Allah, dekat Kedah, dekat Pahang, Allahumma salli Muhammad, dekat Tangkak, dekat Johor Bahru terutamanya yang ramai ini juga yang bersama dengan saya, Selangor, Shah Alam, Brunei Darussalam, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini ada daripada UK, sebab yang UK tu balik Malaysia saya rasa. Tapi cuba cek dia masuk ke tak. Kalau tak, sila panggil dia Kak Amnira. Sila cakap dengan dia. Tak ada Kak Farhana. Kak Farhana ada? Dia bercuti. Bercuti lah tu. Bagi ruang lah dia cuti Saza. Aku akan main lagi cover kawan-kawan ni kan. Terima kasih banyak sekali lagi. Jika tidak bersama pada live untuk di Google Meet Live ini, juga di FB Live saya, sila singgah di YouTube, laman YouTube Gemenur Iman. Masya Allah. Singgahlah. Bila tengok tu, Masya Allah, berdiri seminggu tu banyaknya kelas. Satu hari dia ada 4-5 kelas. Bayangkan, seminggu ada berapa banyak kelas. Teruskan perjuangan kalian kerana Allah dan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang mencari bekalan bersama. Saya adalah sebahagian daripada perjalanan ini. Moga Allah redha dengan usaha kecil kita ini. Dan moga-moga hari kemerdekaan ini memerdekakan kita punya seluruh kehidupan kita ini untuk taat dan mengamalkan sunnah Nabi lebih utama daripada perkara-perkara yang lain yang kita selama ini boleh jadi tidak memberi perhatian
hari ini Allah memberikan kebaikan yang besar. Ada sahabat daripada Allahumma salli ala Muhammad di 8.40 malam di mana Kak Sal? Saya lupa lah Kak Sal. Ada seorang kakak ni dekat Heavy. Dia kata 8.40 malam. Kita baru 5.40. Dia dah 8.40. Masya Allah. Kalau Kak Sal boleh share di Kak Sal di mana, saya lupa Kak Sal di mana sebenarnya. Kak Sal Zainal. Dia Heavy saya ni. Kalau di pagi hari pun dia ada, di petang hari pun dia ada, tengah hari pun dia ada. Saya tak tahu bila dia tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Tapi Bu, ibu-ibu yang ada kat sini yang tak buka kamera ni, Sydney. Alhamdulillah, terima kasih singgah. Ibu-ibu yang tak buka kamera ni, saya tak nampak, it's okay. Terlelap ke, tertidur ke, makan ke apa, silakan. Mafi muskilah. Cuma nanti kalau aku panggil nama, jangan tak nyangkut je. Jangan tak nyangkut je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terutamanya admin untuk kelas hari ni. Jangan tutup kamera. Admin, jangan pergi mana-mana. Jangan ambil guru pisang nanti kemudian. Sebab dia selalu kalau tak jadi admin, dia keluar-keluar tau Kak Nurini kan. Hari ni dia jadi admin, dia tak boleh keluar. Masya Allah, tabarakallah, asadul khaliqin. Terima kasih Kak Amira untuk representing benda apa Allah SWT Muhammad PDF ni. Moga-moga ada panduan insya-Allah. Kita mengulang sedikit bab berkaitan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dalam bab junub ini dia adalah padanya ada perkara-perkara yang boleh dan tak boleh untuk dilakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga bila kita mengambil panduan daripada bab ini, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan panduan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillah, bahawa sesungguhnya segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah perkara-perkara yang kita perlu ambil cakna. Mengambil cakna itu adalah maksudnya kita memahami apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kak Amira boleh tengok daripada nombor 1, daripada 1, 2, 3, 4, 5. Untuk ulangan sedikit saja, insya-Allah. Sebentar Ibu. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, perkara-perkara yang diharamkan ketika janabah. Dan sesungguhnya ketika perkara-perkara yang diharamkan untuk janabah ni juga sebenarnya diharamkan untuk haid. Haid juga. Dua perkara ini. Dan pertama solat fardu dan solat sunat. Itu pasti semua orang faham. Tetapi ada sedikit Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bab janabah ni pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apabila kita dah mandi, okey, dan kita yakin yang kita dah selesai menunaikan solat, mandi wajib itu, maka barulah kita benar-benar bersedia untuk solat dan sebenarnya ada satu lagi syariat iaitu berpuasa. Tetapi yang perkara utama yang dilarang adalah solat fardu dan solat sunat. Kedua-duanya tidak dibolehkan. Next. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad adalah berhenti dan duduk di dalam masjid ni panjang lebar dah kita bincangkan. Maka sesungguhnya sesiapa yang kalau tidak ada tempat lain untuk belajar, maka dia dibolehkan tetapi duduk dekat beranda. Kalau ada beranda. Kalau tak ada beranda, cepat-cepat lepas belajar terus balik dan pastikan ada protection. Okay, itu paling utama. Next. Yang ketiga, tawaf mengelilingi Kaabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tawaf ini sama dengan solat. Cuma tawaf ini boleh bercakap dan berzikir mengingati Allah. Itu adalah perkara yang dilarang ketika mana juga nifas dan juga haid, perkara yang sama juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, ada lagi tak yang keempat? Boleh Kak Amira? Tadi yang atas sekali tak silap. Terlepas tadi. Membaca Al-Quran. Ibu-ibu, walaupun ibu-ibu rindu dengan Al-Quran itu, tak boleh. Tak ada perasaan rindu ketika kita tak boleh. Kecuali kalian mengajar. Contoh macam saya sekarang, saya ada kelas talaki. Tiba ada kesalahan, saya boleh tegur. Tapi saya tak boleh baca daripada awal sampai akhir. Saya tegur mana yang salah aja. Jadi ibu-ibu yang belajar, kalau nak menegur, tegur yang salah. Bukan tegur seluruhnya.
Mana yang salah je perlu ditegur. Itu je boleh. Yang lain tak boleh. Jadi kalau Iqra' ke apa semua, itu tak ada masalah. Untuk kalau kita mengajar anak-anak. Sebab saya pernah ditanya. Kalau kita mengajar Iqra' ke Mukaddam ke apa, tak ada masalah. Iqra' dengan Mukaddam sebab dia adalah ayat Quran yang terputus-putus. Dia bukan ayat Quran seperti dalam Al-Quran. Tapi guru-guru Al-Quran lebih besar tanggungjawabnya untuk menjaga adab ini. Dan ia adalah larangan dan tegahan. Bila dia tegahan, pastinya dia satu perkara yang dititik beratkan. Dan berhati-hati wahai guru-guru Al-Quran yang dirahmati oleh Allah. Sebab saya tahu dalam jamaah-jamaah sama ada Gemenur Iman atau siapa yang mengikuti saya punya kelas di FB ke apa, kebanyakan mereka ada kalanya adalah guru-guru tahsin Al-Quran. Jadi cerita tahsin Al-Quran ini kalau dia makzurah bagi perempuan, maka berhati-hati dengan ujian ini. Jangan kita pula yang beria membetulkan kecuali perkara yang salah sahaja. Kerana Nabi SAW menurut riwayat Imam At-Tirmizi dan sebahagian lain daripada imam-imam yang muktabar, kata Nabi SAW, la taqra'ul ha'idu wala junubah syai'an minal Quran. Orang yang haid dan junub jangan membaca sesuatu pun daripada Al-Quran. Yang saya kata mengajar tadi tu perkara yang sudah disepakati oleh alim ulama kalau dia guru dan mengajar. Tetapi guru dan mengajar ini tidak boleh membetulkan keseluruhan. Dia hanya membetulkan mana yang salah saja. Mana yang salah saja. Subhanallah. Jadi perhatian bagi orang yang junub harus membaca Al-Quran dalam hati tanpa melafazkannya. Jadi ibu kalau nak mengikut, pastikan ikut dalam hati. Jangan tiba-tiba terdengar dekat telinga. Bermakna kalau terdengar dekat telinga itu hukumnya cakaplah. Haram. Ya, haram. Hukumnya adalah haram. Kalau haram dia adalah berdosa. Jadi perkara itu adalah perkara yang patut dipelihara dan dijaga. Next. Kelima, menyentuh Al-Quran. Yang ni pun dah selesai juga sikit je. Tetapi satu lagi tadi, dalam bacaan itu diharuskan membaca beberapa potong doa, tak ada masalah. Doa adalah perkara-perkara yang dibolehkan. Kalau hafal, kalau hafaz, kalau kita tak merangkak-rangkak baca. Tahu tak merangkak-rangkak baca. Qala Rabbana, itu tak boleh. Dia kena sebut qala Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia memang lancar lah. Dan dia hafal, dia tahu dan dia faham apa yang dia baca. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu boleh. Sekarang kan saya makzurah kan. Contoh macam saya sekarang, saya makzurah. Jadi doa tu memang biasa dibaca. Dalam setiap doa sama ada pembukaan untuk majlis ilmu ataupun penutup majlis ilmu. Bu, saya duduk dekat atas kerusi, duduk rehat-rehat ni, saya tak ada saya saja Rabbana atina, tak ada, saya tak buat. Saya tak baca perkara tu. Kalau duduk-duduk tu tak ada buat. Walaupun saya hafal benda tu. Apatah lagi doa untuk mula belajar tu kan. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang selalu ni pembuka bicara untuk Gemenur Iman ni selalu baca doa ni. Tapi saya sarankan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau jadi moderator ni, upgrade sikit lah. Dia, Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Kita baca untuk ramai lah. Sebab yang datang dekat 70 orang. Petang ni 70 orang termasuk saya, Alhamdulillah. Dekat FB lebih kurang belas orang. Masya Allah, on off ni. Tiap turun naik, keluar masuk kan. Allahumma salli ala Muhammad. Yang tu nanti boleh berguru. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanallah. Jadi, minta maaf. Ada gangguan sedikit. Jadi, ibu-ibu akak yang dirahmati oleh Allah sekalian, apabila kita satu perkara dilarang dalam agama ini, mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Sebentar
larangan itu apabila berkaitan dengan hukum hakam, pastinya dia adalah penjagaan daripada Allah. Kena ingat itu. Sebab benda-benda yang dilarang ni adalah perkara yang kita suka buat. Seronok sekarang. Dulu tak macam seronok sangat lah. Dulu. Masa muda-muda. Sekarang kita kan dah berusia semua kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perkara tu adalah satu perkara yang dulu susah kita nak buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi sekarang ni bila Allah bagi peluang, tiba-tiba makzurah pula. Orang perempuan lah, orang perempuan. Saya tak cakap orang lelaki tak makzurah je macam-macam. Tapi orang lelaki boleh jadi dia dalam keadaan yang maksudnya tidak suci juga. Boleh kalau dia keluar mani ke apa benda semua tu kan. Jadi perkara itu pun kena dilihat juga. Kena mandi wajib dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ibu akak yang rahmati oleh Allah sekalian. Beginilah. Satu perkara yang apabila dilarang oleh Allah dan kita berusaha untuk meninggalkannya, itu juga satu kebaikan dan pahala. Saya tak bagi tahu yang hari Isnin yang lepas tu. Tapi hari ini saya nak menguatkan bahawa setiap larangan daripada Allah itu, dia bukan satu perkara yang kita ni dilarang ni. Kenapa nak larang? Kita ni tengah semangat ni nak baca Quran. Tengah semangat, semua semangat benda tak boleh. Tak boleh lah, macam tu je. Allah kata tak boleh, Nabi kata tak boleh. Maka kita taat kepada tegahan itu adalah satu kebaikan dan pahala. Tapi kalau kau duk ketegak, cakap utara lah sebab kita moderator orang utara lagi ni. Ketegak kan utara kan? Betul. Duk degil, nakal sangat, duk sibuk. Tak tahan Ustazah, tak tahan nak baca juga sikit Ustazah. Pastikan kalian hafal. Pastikan kalian beramal. Beramal. Tapi kami yang hafal dan beramal pun kami tak baca. Kami yang hafal dan beramal pun kami tak baca. Ketika kami haid. Kami sangat takut dengan larangan ini. Kami diberi izin oleh Allah untuk berjaga-jaga, maka saya ajak semua ibu-ibu, selepas ini kalau belajar pergi masuk mana-mana kelas Al-Quran ketika dalam keadaan ma'dzurah, kalau nak duduk situ, jangan pegang Al-Quran, jangan pegang tafsir Al-Quran. Tak payah, duduk dengar je. Sebab mendengar itu juga satu kebaikan dan satu rahmat yang besar untuk kita. Seperti mana seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah apa Kak Amira? Dia buat, dia lupa. Surah apa Kak Erni? Itulah. Astaghfirullahaladzim. Innallaha rahimah. Buka. Tengok balik. Ada lagi gitu tak? A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا وَانْصِتُوا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Maka ketika mana kalian tidak boleh membaca, kalian berdiam dan mendengar. Dia terbuka kakak tu. Kak Badaiyah. Sila, terima kasihlah admin dengan pantas menutup tu. Itu satu kehebatan lah. Kalau admin dia terus nampak terus macam tu. Bu, kakak-kakak semua, perhatikan larangan ini adalah larangan kasih sayang Allah. Kerana Allah berfirman di dalam suratul Waqiah. Yang ini alhamdulillah pun dulu belajar kena hafal. Firman Allah dalam suratul Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Baik tu saya berani baca. Sebab petang ni pun saya tengah mengajar. Saya tengah berkongsi. Jadi dibolehkan. Kalau saya tak hafal, saya pun tak boleh. Saya kena baca makna dia je. Okey? Dan dalam hadis Rasulullah, la yamassul Quran illa tahir. Dia sebenarnya cerita pegang Al-Quran ni untuk orang yang suci. Pegang. Kalau pegang tak boleh, baca apatah lagi. Macam tu. Dalam pelajaran, dalam bahasa Arab ini, dalam adab kita belajar tentang mana-mana Al-Quran ataupun mana-mana ilmu ini, bila larangannya adalah untuk tak pegang, membacanya itu lebih dalam untuk ditinggalkan. Dilarang kedua-duanya lah maksudnya. Pegang tak boleh, lagilah baca. Sebab pegang kita belum tentu baca. Kita pegang je. Pegang pun tak boleh, apatah lagi baca. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Ad-Darqutni
Dan hadis ini adalah daripada riwayat Imam Malik rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Muwatta secara hadis mursal. Dan ia adalah satu perkara peringatan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, next. Seterusnya, bab yang kita akan kongsikan pada petang ini adalah Allahumma salli ala Muhammad, berkaitan dengan haid. Haid juga adalah salah satu daripada perkara yang memang kebiasaan juga untuk yang berada keseluruhannya sebahagian besar dalam keluarga besar Gubernur Iman ini. Admin dia perempuan, pengurusi dia perempuan, dia punya ahli jawatan kuasa perempuan, dia punya ahli keluarga besar dia perempuan. Sebelum-sebelum ni kalau ada kuliah umum saya ada nampak juga seorang lelaki kalau ada mungkin ustaz agaknya kan. Tapi kelas saya ada seorang tu, ni dah lama juga saya tak nampak dia masuk ni. Boleh jadi dia masuk kelas lain lah. Maksudnya semuanya memang perempuan. Jadi patutnya kalau semua perempuan dengar perkara ni, semuanya mudah untuk faham. Jangan duduk tak buka kamera ni. Minta maaf bubu, ibu-ibu semua. Tak buka kamera, duduk cakap kat belakang. Ui, semua tak boleh ni. Habis tu aku nak buat apa time head? Duduk diam, duduk tenang aja. Sebab ibu-ibu dah ada bekalan ketika suci. Ketika ibu suci, ibu kakak semua, hadirin hadirat yang bersama, Allah bagi ruang dalam sebulan tu lebih daripada 15 ataupun 20 hari suci. Ketika itulah akan ada waktu kita akan diberi rehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam keadaan haid ini adalah perkara yang juga perlu dijaga adabnya. Dan antara perkara-perkara yang berkaitan dengan haid dan seluruh wanita ataupun muslimah, semua sahabat Gubernur Iman terutamanya ini yang mendengar hari ini, cerita haid ini adalah antara juga sebab yang mewajibkan mandi. Mandi apa? Mandi wajib. Mewajibkan mandi. Dan haid ini daripada istilah syarak, saya sangat beruntunglah sebab kelas untuk fiqh mazhab Syafi'i ini dia secara ringkas je. Sebab sahabat-sahabat dan ahli keluarga besar Gubernur Iman ni dia dah ada kelas khusus tentang haid, nifas, haid dan istihadah. Tahniah lah dengan Ustazah Maznah kan, Misnah, minta maaf. Ustazah Misnah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita tak akan cerita secara terperinci. Tetapi saya akan bagi sedikit panduan dan peringatan. Sebab hari ni pun macam ada sebahagian ni dalam keadaan haid. Oh, perempuan ni cepat nak mandi. Tenang-tenang sudahlah. Mandi, lepas tu haid lagi. Mandi, haid lagi. Ini realiti. Dulu dia berlaku pada diri saya secara peribadi adalah masa saya muda. Masa saya belum benar-benar diberi kefahaman dengan agama ini berkaitan dengan haid ni. Itulah ceritanya. Nampak kering aja, tak ada apa-apa mandi. Keluar masuk bilik air ada lagi. Keluar balik dah tak ada apa-apa, tiba-tiba jalan sikit pergi mana Kak Amnira hari ni? Pergi stadium, pergi dataran. Kan? Kibar Jalur Gemilang hari Stadium. kan? Untuk apa kemerdekaan ni. Jalan sana jalan sini kan bergerak, tengok ada lagi. Tu tak mandi lagi. Dia ada kaedah dia. Macam mana untuk kita benar-benar bertenang dalam kitab Tuhfatul A'izzah fi Dima'in Nisa, susunan Syekh Mansur hafizahullahu ta'ala. Dia adalah antara 4 orang yang paling pakar dekat Malaysia ni berkaitan dengan darah wanita. Dia lelaki tapi dia paling pakar dan dia ada buku khas tentang haid, nifas dan istihadah ini. Jadi ibu, cerita haid ini adalah dia darah tabi'i yang semula jadi sebagai sifat-sifat dan tabiat yang normal. Kalau kita ada haid, normal lah kita. Yang tak ada haid tu pergi jumpa doktor. Jangan jumpa saya. Pergi jumpa doktor. Pergi jumpa doktor dan tanya nasihat. Kenapa saya tak keluar haid lama? Betul Kak Sorina jangan jumpa ustazah. Ustazah tahu hukum darah tu je. Ataupun berapa hari. Nak suci ke untuk
tak suci ke ataupun dia tiba-tiba bertukar jadi istihadah. Tetapi boleh juga kalau nak minta nasihat. InsyaAllah kalau nasihat saya, kalau dah lama tak keluar, pergi jumpa doktor. Doktor akan bagi, boleh jadi injection ke, ubat ke untuk bagi circle tu akan jadi normal balik insyaAllah. Sebab kadang-kadang saya minta maaf dari segi perubatan, orang perempuan ni kadang-kadang, minta maaf perkara ni sangat, saya tak tahulah ibu-ibu sensitif tak, tapi pada saya, perkara tu perlu ditegur. Wahai orang perempuan, kalau kalian boleh mengandung lagi, jangan pakai implan. Saya cakap terus terang je. Jangan buat injection untuk mengelak daripada mengandung. Kalau ikutkan hukum asal dia adalah haram. Hukum asal dia adalah haram. Kecuali wanita yang nak mengandung itu doktor cakap dia sakit dan dia tak boleh mengandung. Dia boleh pakai. Harus hukumnya. Pakai implan ataupun dia pakai pil. It's okay. Tapi kebanyakan semua alasannya hanya untuk menjarakkan kelahiran. Betul? Satu. Kemudian nak mengelakkan supaya nanti takut ni. Kalau banyak ramai sangat anak ni, nanti kan tak cukup bajet ni. Ni siapa bagi bajet? Siapa bagi bajet kat kehidupan anak-anak? Bukan kita. Kita dok kira-kira. Salah tu. Tapi kalau saya buat teguran perkara ini, ramai tak akan bersetuju dengan saya dan tak suka dengan teguran ini. Saya minta maaf. Kalau ikat tu lain. Ikat tu memang doktor tak boleh. Ikat tu adalah kerana doktor suruh ikat. Betul tak? Bukan kita minta ikat kan? Kan kau orang yang minta ikat? Tak kan? Dia ikat tu sebab doktor kata, awak tak boleh mengandung lagi dah ni. Sebab dia bahaya. Doktor cakap, it's okay. Sebab doktor adalah orang yang lebih mengetahui keadaan diri seorang wanita. Berbanding diri kita sendiri kadang-kadang. Betul Kalau saya silap, betulkan saya. Tapi dari segi hukum, terima kasih Kak Sorina. Yalah, ni kerja dekat hospital. Jadi dia, okey. Kak Amira pun kerja hospital ke? Belum lagi. Okay. Nak cerita je ni, orang perempuan, jangan duk cakap, suami saya izinkan. Sekarang ni, Allah izin ke tidak? Suami izinkan memanglah, dia pun sama juga, pening juga. Kalau ramai sangat anak kita, macam mana Macam mana? Korang fikir tak, mak bapak korang dulu tak pernah fikir pun pasal benda implan ke apa benda semua pasal zaman dahulu kala. Alah, dulu tak ada tak? Bandai korang jawab semua macam gini Minta maaf Dulu tak ada. Dulu ada. Tapi mereka percaya dengan rezeki daripada Allah. Bahawa setiap yang dikurniakan oleh Allah ada rezeki mereka sendiri. Rezeki kita lain. Rezeki anak-anak kita tak sama. Saya guna perkataan yang berlainan. So bolehlah Kak Erni boleh tambah lagi kalau boleh. Saja kan. Sebab muda lagi Kak Amnira pun boleh. Kak Norini Anti Haji marah pula kat saya. Amin. Selagi mana ada rezeki untuk tambah zuriat dan kita yakin bahawa Allah yang akan menyediakan setiap rezeki bagi anak cucu Adam ini. Yakinlah kalian dalam keadaan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan head ini yang akan menyebabkan bahawa seseorang wanita itu sama ada dia sangat sihat ataupun tidak untuk mengandungkan zuriat keturunannya. InsyaAllah. Jadi head ini dari segi hukum syariatnya, Allahumma salli ala Muhammad, dia adalah satu perkara yang sangat selamat dan normal yang keluar daripada pangkal rahim perempuan selepas ia baligh dengan cara yang betul dan pada waktu tertentu. Jadi kalau waktu tertentu itu lag ataupun lag atau lab, benda tu tak stabil, cari doktor. Cari doktor cepat, cari doktor cepat. Jangan makan ubat apa kampung ke apa, jangan dulu, jangan. Pergi doktor dulu. Walaupun kita orang bandar. Kadang orang bandar lebih banyak makan ubat kampung daripada orang kampung. Orang kampung pun tak makan benda-benda tu. Subhanallah. Allah sadar. Apa dia? Majun. Mak Jun. Dia makan majun. Mak Jun Tahu tak Mak Jun tu apa? Sebenarnya. Tak tahu. Mak Jun tu bahasa Arab tau. Mak Jun tu bahasa Arab sebenarnya. Tapi diguna pakai oleh orang Indonesia dan orang Melayu. Dia panggil Mak Jun. Makna dia apa salah? Nampak? Makna tu. Dia penguat. Oh. Dia macam jadi besi macam tu lah. Sekejap Allah SWT. Saya terlupa. Ya Allah. Tercabut pula. Allah SWT. Ini boleh makan majun benda bagi kuat. Buat kerja rumah banyak. Tak payah nak kuat sangat kat ni lah. Nanti kuat-kuat dia jatuh, dia patah riuk, dia sakit.
Orang perempuan ni tak payah kuat. Yang kuat kena lelaki. Kita kena sederhana saja. Tak payah kuat sangat. Nanti semua kita buat, kita cakap, ini aku buat, aku dah buat. Sebab kau tadi minta kuat. Lepas tu bila tak ditolong, muka masam. Mak Jun tadi tu berkesan lah. Menguatkan dan mengeraskan hati. Wallauzubillah min zalik. Sebab Mak Jun tu menguatkan. Dia memang menguatkan jasad tu. Tu yang namanya Mak Jun. Nanti itu cerita lain lah. Dan dalil yang menjelaskan tentang haid ini adalah antara sebab mewajibkan fardu mandi adalah surah Al-Baqarah, cerita tentang bagaimana mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita, tidak menyetubuhinya ketika haid, dan jangan kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka dengan di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Ayat ini bila diturunkan oleh Allah SWT, kebatilan yang dilakukan oleh manusia bukan zaman ini sahaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia cerita tentang suami isteri. Saya minta maaf ini ada kes tertentu. Sebab saya pernah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, attend satu kes seorang suami ini bila bersama dengan isterinya, dia tak kira waktu. Orang Islam. Wala'udzubillah min dzalik. Dan isteri ini ingin meminta pisah. Dan dia nak minta fasah. Ketika itu, saya tanya kenapa. Akhirnya dia bagi tahu, suami saya ni pelik, Ustazah, dia kata. Jadi kepelikan itu adalah bukan tabiat biasa. Dan itu dilarang. Sebab itu apabila mereka telah suci, campurilah, kata Allah SWT. Allah telah mengingatkan di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu saja. Di tempat yang dibolehkan. Bukan tempat yang pelik-pelik. Bukan. Dan bukan buat perkara-perkara yang pelik-pelik. Itu larangan daripada Allah. Apatah lagi apabila ketika haid. Dan ada satu kisah tentang haid ini. Kalau sebelum datangnya Islam, orang Yahudi ni, kalau isteri dia haid, dia akan suruh dia jauh daripada tempat tinggal. Ke saya terbalik orang Yahudi lah. Manakala orang Nasrani ni, orang Kristian ni dulu, sebelum-sebelum ni, dia lenjan je. Haid ke tak haid, dia tak kisah. Datangnya Islam, saya minta maaf saya guna perkataan tu, datangnya Islam ini, Allahumma salli ala Muhammad, maka isteri yang haid ini tetap disantuni dengan baik, boleh duduk dekat dengan suami dan bermesra, tapi tidak boleh berlebihan. Dan diberi makan yang sama. Kalau tak, sebelum datang Islam, mereka kena duduk di rumah yang lain, mangkuk yang lain, tempat makan yang lain. Itu satu perkara yang sangat menghinakan. Sedangkan haid itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabdaan Nabi SAW, next ke Amirah, Allahumma salli ala Muhammad, kepada Sayyidatuna Fatimah binti Abu Hubaishi radhiyallahu anha. Ini adalah salah di antara sahabiyah. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fa idza aqbalatil haidah fada'i as-salah. Wa idza adbarat faghsili anki ad-dama wa salli. Apabila datang haid, maka tinggalkanlah solat, dan apabila ia berhenti, maka mandilah. Dan untuk membersihkan dirimu daripada darah, dan dirikanlah solat. Mandi itu sepatutnya badan, tapi dia cerita untuk membersihkan badan dan jasad. Akhirnya diri kita juga bersih sekali. Hati kita juga akan merasa tenang. Bila dah mandi wajib, barulah solat. Tapi kaedah dia dalam kitab Tuhfatul A'izza fi Dima'in Nisa, dalam Syekh Mansur itu menunjukkan. Sebenarnya dalam ni pun ada sebut juga. Nanti dia akan sebut lebih kurang macam mana penerangan dia. Kalian, ibu-ibu, kalau dalam keadaan haid, pastikan darah yang terakhir keluar itu dah tak ada darah, dan keluar adalah cairan putih yang berkaca. Berkaca, bukan yang pekat. Pekat yang kalau dicampur dengan kuning lagi, hitam lagi tu, itu masih darah haid. Itu masih bercampur dengan haid. Tapi kalau dia dah keluar cairan yang sedikit berkaca, berkaca tu maksudnya jernih. Berkaca dan dia tak likat. Dia cair tapi berlikat. Itu maksud baru mandi wajib. Kak Menira dan semua yang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa? Kalau kalian nasib duk mandi, lepas tu
solat itu tak diterima. Haram hukumnya solat pada ketika itu. Subhanallah. Kalau haram maksudnya berdosa lah. Sebab kita tak betul-betul bersih. Tapi Ustazah, kita ni takut kalau melewatkan mandi wajib. Tapi kau belum jumpa lagi tanda kau bersih tu. Tunggulah bersih. Barulah mandi wajib. Itu baru perkara yang sebenar. Subhanallah. Maka berhati-hati. Itu adalah antara panduan petang ini yang saya tambah dalam kitab ni yang tak ada. Okay? Nanti tanya juga dengan Ustazah Misnah tu. Betul ke tidak dengan apa yang saya katakan. Kalau sama, dia belajar dengan saya sama kitabnya sebenarnya. Guru dia pun sama. Sebab guru kami ni, Syekh Mansur, cuma dia belajar batch selepas saya. Saya belajar tahun 2013 dan 2014. Dia belajar selepas tu. Dia ada banyak batch daripada Jawatan Agama Islam Negeri Johor untuk belajar. Guru-guru semua kena belajar perkara ni. Kena ada tauliah untuk belajar tentang haid dan nifas ni dan juga istikhabah. Kemudian bila kita belajar, ibu-ibu bila nanti belajar, ibu-ibu akan diuji. Confirm. Masa saya lepas belajar, kena istihadhah, haidnya lebih, kadang tak keluar haid lama, Masya Allah. Semua tu berlaku. Dan kita kena praktik ilmu perkara tu. Jadi jangan gabra, jangan gelabah. Kita kan dah belajar, jadi ikut kiraan yang telah kita belajar. Kita nak kenal darah ni, kita pun belum tentu lagi boleh kenal mana darah haid, mana darah istihadhah. Tapi buat kiraan hari je dulu. Itu yang lebih mudah untuk difahami bagi orang biasa macam kita. Dan, ya saya. Maksudnya kan, walaupun sehari tu dia dah berhenti, tak ada. Tapi kita kena... Sehari tu paling maksimum 24 jam. Boleh tunggu dia punya rotation tu. Yang penting, dia keluar cairan tu kan. Tapi kadang-kadang ada orang yang tak keluar. Dia tak keluar cairan yang berkaca tu. Tapi dia terus kering. Dan dia takkan keluar apa-apa lagi. Kalau dah memang dia tahu dia memang macam tu sifatnya, tak ada masalah. Tapi kita dah tahu yang kita ni ekor dia punya banyak lah. Ekor yang berekor-ekor tu, tenang-tenang je lah. Walaupun setitik benda tu warna hitam, itu pun belum lagi. Walaupun dia warna hitam tu bercampur dengan cairan berkaca tadi tu, kalau ada. Sebab itu memang kena akhir-akhir haid ni, ibu-ibu tetap kena lapik supaya nampak apa yang keluar. Kalau tak pun, pakai panties tu yang jangan warna hitam lah. Kau tak nampak. Jangan, pakai warna yang cerah. Supaya benda tu membantu di akhir-akhir waktu haid tu. Sebab nanti kalau benda tu kita kadang-kadang ada orang tak selesa pakai panty liner sebab mungkin panty liner tu terlalu kecil. Kalau pastikan panties ke, panty liner ke, semua tu ada. Supaya kita tahu, oh ini memang betul-betul yakin bersih. Dan kita betul boleh mandi. Dan terus kita tak ada mandi kali kedua, kali ketiga, kali keempat. Kembang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Batu rasa susah pula. Wahal Islam itu tidak menyusahkan. Kita yang kurang faham bagaimana untuk bersabar dengan ilmu yang diamalkan itu. Bersabarlah. Ini semua kerja syaitan juga. Syaitan lagi kan. Asyik salahkan syaitan je. Habis tu siapa lagi aku nak salahkan? Aku takkan nak salahkan Kak Amira. Tak boleh lah. Contoh. Tadi saya cakap. Tadi ada secara umum saja. Sebut je. Tak maaf Kak Amira. Admin Gemenuk Iman tu dia angkat tangan. Dia nak tanya. Silakan. Nak tanya tu kot. Silakan. Ya silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Yang bertanya siapa? Saya Ana Intan. Oh Kak Intan. Kak Intan tak pernah buka kamera lah? Kak Intan pemalu. Astaghfirullahaladzim. Orang pemalu tak cakap dia pemalu lah Kak. Okey silakan. Nak tanya apa Kak? Saya nak tanya kalau macam kita nak kita dah tak keluar darah tu, kita boleh check guna kapas juga kan Ustazah? Kat dalam. Boleh, tak ada masalah. Kalau benda tu tidak menyusahkan dan pada saya benda tu tak menyusahkan. Tapi kalau tak guna kapas pun, boleh je guna tuala ke yang lembut, apa benda, tisu, tak ada masalah. Boleh je. Mana-mana perkara yang boleh kita tengok di dinding permulaan daripada kita punya faraj tu, memang tak ada kesan, lagi tinggal. Dan dia memang keluar tu kita tengok tu, dia memang putih berkaca. Itu confirm, memang kena mandi dah. Dah tak ada insyaAllah. Jadi kita nak kena tunggu 24 jam baru check ke ataupun bila tak ada kita check macam sejam sekali ke macam Janganlah sejam sekali. Rajin betul sejam sekali asyik buka tengok penat tu. Dia macam ni. Okay. Kalau lah contoh hari ni adalah hari yang ke-7 saya bagi tips dia. Hari ke-7 ataupun hari ke-8 lah ataupun hari ke-6. Hari terakhir ibu-ibu lah.
Hari terakhir memang selalu hari ke-6 terakhir. So tunggu dia masuk malam ke-27. 24 jam perjalanan tu. Dalam 6 jam pertama, kalau memang tak ada keluar, masuk 6 jam yang kedua. 12 jam. Bila 12 jam tu dah ada keluar cairan putih tu, memang tak ada apa-apa lagi dah. Kecuali yang masih ada suami. Saya minta maaf. Dia cerita lain pula ni. Yang ada suami ni nanti ni. Tiba-tiba nanti dia dah mandi hari ke-8, hari ke-9. Tiba-tiba dia terus bersama je dengan suami. Hari ke-14 keluar balik. Sudah. Ni nak cerita darah apa pula Ustazah? Kalau dia masih waktu haid lagi, belum habis 15 hari. Sebab itu, para suami, paling baik kalau suami isterinya haid, minta maaf cakap kadang-kadang, kalau lebih baik, memang betul-betul kena bersih, 15 hari tu yang paling selamat untuk tidak berlaku perkara itu keluar balik. Saya minta maaf. Sebab ada kes berlaku juga ni. Allah Ustaz Muhammad. Walaupun dia tak cakap lah. Tiba-tiba Ustazah. Tiba-tiba Ustazah. Saya punya kes ni dalam kehidupan saya ni ceritanya bab ni je. Kalau dah bab rumah tangga ni. Lagi-lagi hukum kalau bab puasa. Nanti bab Ramadan. Cana Ustazah. Cana ni macam ni lah. Bersabarlah, memohon kesabaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah berikan kemudahan untuk supaya tidak berlaku perkara itu untuk dalam waktu yang dalam masa waktu haid tu tadi. Tetapi kalau betul-betul dah ada cairan putih tadi tu, mandilah insya-Allah. Tetapi dalam 12 jam kalau memang dah keluar cairan putih itu, dia diharuskan untuk mandi 12 jam. Tak perlu sampai 24 jam. Tapi dalam 12 jam tu tiba-tiba masih ada lagi titik hitam, ada titik merah coklat sikit. Memang tu confirm kena tunggu sampai 24 jam. Okey? Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Okey. Moga-moga ibu-ibu, akak, keluarga besar Gemenur Iman ini yang masih dalam ada nikmat haid ini, nikmat ni kurniaan daripada Allah. Kemuliaan wanita. Subhanallah. Kak Nurini dah tak ada lah. Jangan cakap tak ada Kak Nurini. Ini Allah bagi rehat kejap kita tak tahu. Allah SWT Muhammad. Kalau ada, Kak Nurini dah ada ilmu. Kakak-kakak yang lain juga dah ada ilmu semua. Jadi kena tengok 24 jam ke tidak. Kalau kurang daripada 24 jam bukan haid lah. Senang aja. Tapi kalau dia kiraan itu walaupun beberapa hari tiba-tiba dikira campur-campur cukup 24 jam, maka itu dikira haid. Maka tak boleh semayang lah. Tapi kalau tersemayang, semayangnya tidak dikira. Wallahu a'lam bissawab. Okey. Seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cerita tentang haid ini adalah tanda berkaitan dengan umur baligh. Dan baligh ialah seorang lelaki atau perempuan yang sampai tahap umur yang tertentu. Yang tertentu ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam suratul Baqarah ayat yang terakhir. Ibu tengok suratul Baqarah ayat terakhir di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani setiap pada manusia itu bebanan yang dia tidak mampu untuk melaluinya. Dan itulah tanda bahawa ada tanggungjawab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu diambil perhatian kepada seorang anak lelaki dan juga seorang anak perempuan yang tahap umur tertentu itu dia menjadi orang yang layak menerima taklifan. Taklifan ini, taklif adalah bahasa Arab. Jangan sebut taklif, salah. Jangan sebut taklik, itu orang kahwin aja ada. Anak saya baru je masuk taklik Ustazah. Salah. Baru umur taklif. Sebut betul-betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taklif. Dia bil kaf. Taklif. Bila dia ada taklif ini, dia wajib dan layak untuk solat, puasa, haji dan lain-lain. Wajib. Terus padanya ada kewajipan. Dan tahap balik seseorang dapat diketahui dengan beberapa perkara. Bermimpi yang pertama sehingga keluar air mani, sama ada lelaki dengan perempuan sama. Tapi selalu orang cakap orang perempuan lebih mudah sebab dia datang haid. Ibu-ibu, zaman sekarang kalau anak-anak perempuan kalian umur dah 9 tahun, sebab saya minta maaf cakap sebab dia orang ni dah terlalu banyak tengok perkara-perkara yang pelik dekat handphone, dekat media sosial.
Jadi kadang-kadang umur 9 tahun, 10 tahun, perempuan anak perempuan, saya tak cakap anak lelaki dia lambat sikit. Dia boleh jadi ketika itu kalau dia boleh menyebabkan keluar air mani itu walaupun bukan dalam mimpi, tapi dia melihat perkara-perkara itu, macamlah seperti waktu jenabah orang yang dewasa tu, dia juga boleh diguna pakai sebagai tahap dia dah balik sebenarnya. Sebab dia melihat sesuatu itu dengan syahwat dia. Jadi kena tanya selalu dengan anak dara kita, dengan anak dara kita lah terutamanya. Kalau dia belum datang haid, tapi apabila dia mimpi, ada tak dia mimpi? Kita selalu tanya anak lelaki je mimpi ke tak mimpi. Kan? Jadi anak perempuan pun boleh tanya sama ada dia dah bermimpi belum. Kalau hari-hari duk tengok benda-benda yang kadang-kadang minta maaf cakap, dia lalu lalang je dekat medsos ni kan. Dia terpandang-pandang je. Jadi itu pun boleh menjadi kesan kepada pembesaran dan juga dia dah menjadi yang bertanggungjawab lah. Takut dia bermimpi di malam hari lah. Kerana dia melihat perkara itu pada waktu dia jaga. Subhanallah. Yang kedua, bagi anak perempuan khususnya, dia ada darah haid. Jadi pertama kali kalau anak-anak kita nampak darah haid tu, mak-mak jangan terkejut pula. Sebab kau pun sama pun ada juga tu. Dia takut, ya ke? Dah ke? Kita pula yang terkejut. Tak, tenang-tenang aja. Kalau begitu, pergi cari pelapis dan jangan solat, jangan pegang Al-Quran. Cakap yang itu. Itu yang paling utama. Dan bagi tahu pada dia bahawa ketika itu, bila dah keluar darah haid, kakak dah ada tanggungjawab pada agama. Ini yang jarang ibu bapa terangkan. Ibu bapa kena terangkan. Ibu je tak boleh ke? Bapa sekali. Sebab kedua-duanya bertanggungjawab untuk menerangkan kepada anak dia ini. Kadang-kadang anak perempuan malu juga kan, tetapi itu tanggungjawab. Tapi kalau dia memang tak boleh terangkan, ibulah perlu menerangkan, menyebabkan dia bertanggungjawab dan mencapai umur. Kalau mengikut kiraan bulan Qamariyah, minta maaf tahun Qamariyah, bulan Islam ini, maka kelewatan atau tidak berapa umur tersebut adalah bergantung kepada keadaan sebuah negeri dan keadaan kehidupan. Kalau orang negara Arab, dia memang 9 tahun, 8 tahun lebih pun dia orang dah datang haid. Sebab bulan Islam dengan bulan Masihi tak sama. Bulan Masihi ini lebih berbanding bulan Islam. Kalaulah anak perempuan tu umurnya 9 tahun, Masihi, okay, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bermaksud dia dah masuk cukup umur 9 tahun ke? 8 tahun 6 bulan. 8 tahun 6 bulan untuk Hijri. Maka kat situ dia dah, kalau dia dah keluar haid, jangan terkejut. Sebab dia sepatutnya ikut bulan Islam, bukan bulan Masihi. Kalau dia dah bulan Masihi lebih, bermakna dia Hijri dia dah masuk umur lah maksudnya. Sebab Hijri ni dia sedikit saja, lebih sedikit daripada bulan Masihi. Sebab itu umur kita ni, Allahumma salli ala Muhammad, umur kita ni sekarang, kalau Kak Amnira umurnya 43, suka hati aku je. 43 Kak Amnira. Terdiam pula Kak Amnira tu, tak bergerak. Kak Norini umur 62 agaknya. Lebih kurang 62. Bulan itu bulan Masihi. Tetapi bulan Hijrinya, dia akan ekstra. Saya minta maaf, tadi saya silap. Kalau dia 9 tahun bulan Hijri, bermaksud dia dah jadi 9 tahun 6 bulan ke depan. Dia lebih. Macam tu. Maksudnya dia dah memang balik lah kalau ikutkan. Kalau dia 9 tahun tu. Sebab kalau untuk bulan Hijri ni, dia patutnya 8 tahun 6 bulan. Untuk bulan Hijri. Jadi kalau kita sekarang, macam saya 45 tahun, sebab kalau diikut jarak dia 20 tahun sekali, dia akan ada lebih setahun lebih umur kita. Bermakna umur saya sekarang kalau Hijri adalah 47, bukan 45. Jadi ibu-ibu bolehlah tambah 2 tahun setiap umur ibu-ibu. Kak Nuri ni berapa tambah 2 tahun? 64 lah. Ya, 64. Dah tak ada suara, dia tak jadi moderator, dia tak ada suara. Oh, 64. Jadi ibu-ibu jangan tahun rasa 60, tahun 62. Kau tahun 62 tambah 2 tahun. Macam tu. 64 64 lah.
Lebih kurang lah 2 tahun macam itulah. Sebab sebenarnya kalau jadi 60, sebab saya 40. Dia setiap 20 tahun dia macam ekstra 2 tahun macam itu. Kiraan dia lah, lebih kurang macam itu. Dia guna apps, dia nak kira tu sebenarnya, nanti dia akan tambah sendiri. So maksud boleh jadi dia tambah 2 tahun ataupun tambah 2 tahun lebih sikit, atau 2 tahun ataupun 3 tahun macam itulah. Tapi ini adalah panduan supaya kita mengingatkan bahawa semakin hari, apabila cerita balik ini, umur kita makin bertambah, sebenarnya kehidupan kita semakin berkurang. Umur bertambah, kehidupan kita semakin berkurang. Kenapa berkurang? Kerana kita sedang menuju kepada perjalanan kepada Allah. Dan perjalanan kepada Allah ini, dia ada kaitan dengan umur. Dan umur ini adalah perkara-perkara yang akan menjadi aset ataupun bekalan kita untuk bertemu dengan Allah. Hari ini, petang ini, umur kita digunakan untuk menuntut ilmu. Moga-moga Allah menerima usaha ini. Dengan umur inilah kita mencari ilmu, kita memahami syariat Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya kita dapat membezakan antara perkara balik dengan tidak balik. Sama ada untuk diri kita yang memang dah melaluinya lama. Macam Kak Nur ini dah 60 lebih tahun, berpuluh tahun sudah balik. Tetapi dalam perjalanan balik ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, benar-benarkah kita memang ketika mana kita uzur, kita makzurah ini, kita masa masuk tu betul-betul kita faham yang kita memang dah ada tanggungjawab kepada Allah, tanggungjawab kepada agama. So hari ini ingatkanlah semula anak-anak dan cucu kita supaya mereka semua apabila masuk umur balik ini, mereka ada tanggungjawab kepada agama ini. Ada tanggungjawab untuk solat 5 waktu, ada tanggungjawab untuk puasa, ada tanggungjawab untuk haji. Dan lain-lain perkara yang memerlukan dengan taklifan ini. Subhanallah. Okay? Dan cerita umur balik yang ketiga ini, sekurang-kurangnya kalau dia tak ada datang haid, dia tak ada mimpi, dia tak ada Allahumma salli ala Muhammad, apa pun inzal, apa benda semua tu kan. Cukup 15 tahun Qamari. 15 tahun Qamari bermaksud adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia sudah mencapai umur 14 tahun ataupun 13 tahun lebih. 14 tahun lah. 14 tahun sepatutnya 14 tahun ke? Minta maaf. Allahumma salli ala Muhammad, dia kurang kan? Dia kurang. Betul lah 14 lah. Bila 14 Masihi bermaksud dia sudah dikira. Orang zaman sekarang dia ikut umur Masihi 15 tahun. Sedangkan dia kena ikut 15 tahun kiraan Qamari. Jadi birthday dia untuk Hijri tu penting juga untuk diingat. Untuk dikira ni balik dengan tak balik. Ibu-ibu ada anak yang umur begini, tengok tarikh Hijri dia. Kelahiran Hijri dia. Bukan tengok kelahiran Masihi dia. Sebab dia tulis kat situ, genap umur 15 tahun Qamariyah. Sekiranya tiada berlaku mimpi ataupun tak ada datang haid. Tak ada mimpi untuk lelaki, tak ada datang haid untuk perempuan. Allahumma salli ala Muhammad. Ada soalan? Tak ada Akhir sekali cerita tentang tempoh haid ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tempoh paling singkat adalah sehari semalam, 24 jam. Boleh note kat tepi tu, 24 jam. Orang cerita sehari semalam, kadang-kadang dia tak ingat bahawa sehari semalam itu adalah 24 jam. Dia tulis 24 jam, dia mesti 24 jam. Tempoh paling lama 15 hari. Maksudnya kalau darah itu keluar 24 jam, 2 minit, 3 minit, 4 minit baru dikira haid. Begitu. Tapi kalau 23 jam je keluar, dia lat, darah tu sikit-sikit keluar dalam masa 7 hari contoh, tapi tak cukup 24 jam, itu bukan haid, itu istihadah. Jadi kalau kalian tidak solat, kalian kena qada solat tu. Bagi orang perempuan. Okey? Kemudian tempoh paling lama adalah 15 hari, 15 malam. Dia kena 15 hari, 15 malam. Paling lama. Bila dah 15 hari, 15 malam, tiba-tiba keluar darah hari yang ke-16. Itu bukan darah haid, itu darah istihadah. Dan tempoh kebiasaan bagi orang perempuan haid 6 ataupun 7 hari. Saya biasa 5 hari lah Ustazah. Ini tempoh kebiasaan. 5 hari tu bawah 6 hari lah. Itu maksudnya kebiasaan lah. Dia tak pernah tukar selama dia balik daripada umur dia 14 tahun sampai umur 62 tahun agaknya lah. Salah. Umur 55 agaknya lah. Tapi kan, kakak saya kan, saya kongsilah, umur dia sekarang dah dekat 71. Tapi dia masih ada haid lagi. Masya Allah. Tapi dia tak adalah tiap-tiap bulan.
Dia macam lat-lat 2-3 bulan macam gitulah. Kenapa saya nak bagi tahu? Jadi Allah beri dia kesihatan untuk perkara tu. Saya pun macam, wah ini satu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kadang-kadang saya berseluruh juga. Ni kalau ada head lagi ni, boleh lagi ni dapat adik lagi ni. Saya cakap lah. Dah boleh dapat anak saudara baru lagi. Kena marah aku. Berbual begitu dengan kakak aku. Jangan nak ngada-ngada sangat lah. Dia dah dapat cicit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia dah ada cicit. Dia dah ada cicit. Dia bukan dah ada cucu je. Dia dah ada cicit dah. Subhanallah. Jangan seram sangat kak. Tapi tak mustahil. Kembali pada sirah di dalam Al-Quran. Cerita tentang Nabi Ibrahim. Ya, Ibrahim. Ibrahim. Nabi Ibrahim dan juga Siti Hawa. Sarah. Kok Siti Hawa? Salah. Astagfirullahaladzim. Siti Sarah. Siti Sarah. Siti Sarah. Sayyidatuna Siti Sarah. Dan cerita itu adalah cerita benar. Bukan cerita main. Kalau Allah nak bagi, bersyukurlah. Jangan seram sangat. Sehat kan Kak Nurini kan? Okey, kalau sehat, moga-moga Allah berikan kebaikan yang besar. Ada rezeki, tapi kalau untuk orang Malaysia ni jarang-jarang lah bila 60 tahun tu dia mengandung ke, dia bersalin kan? Tak belum macam tak ada lagi dengar dekat Malaysia ni bila dia berkahwin umur 60 tahun, 70 tahun dia tiba-tiba dia mengandung, tak dengar lagi. Kan tak dengar lagi. Tapi kebiasaan, tapi kalau 50 ada tak? Ada. 50 ada, 49 ada, 50 ada. Masih ada lagi insya-Allah. Jadi perkara tu tak mustahil lah untuk kita sebenarnya selagi mana kalau kita ada hid. Allah boleh memberikan kita apa yang Allah kehendaki. Tapi kalau tak nak betul, cakaplah dengan Allah baik-baik. Aku memang tak boleh, pinggang aku sakit ni, Allah janganlah. Cakap gitu-gitu dengan Allah SWT. InsyaAllah Allah maha memahami. Dan Allah maha mengetahui kemampuan kita. Itu adalah tempoh hid yang paling utama yang perlu diketahui. Ibu-ibu berhati-hati dengan tempoh ini. InsyaAllah ibu-ibu akan terselamat daripada perkara-perkara sama ada ini hate ke, ini tak hate ke. Tahu je tempoh ni, insyaAllah inilah paling mudah untuk kita tahu mengira darah itu adalah darah hate ataupun darah istighathah. Wallahu a'lam, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah nanti kita akan menyambung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi sikit lagi, sekurang-kurang tempoh suci tu pun sama tadi tu antara dua hate itu minta maaf, nakak dia tu, istilah dia adalah nakak kosong tu 15 hari 15 malam. Itu paling minimum. Jadi kalau tiba-tiba masa tempoh suci itu ada 13 hari ataupun 12 hari, tiba-tiba dah keluar darah lagi, itu adalah darah istighathah. Dan 3 hari itu kena sembahyang seperti biasa, dibersihkan darahnya setiap kali untuk solat dan wuduk yang baru setiap solat yang baru. Wallahu a'lam bissawab. Soalan sebelum saya menutup? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Silakan. Nak tanya kalau saya tak dengar tadi. Saya. Saya ada dengarlah Ustaz kata Ustaz kalau kata. kita belajar, kita tengah belajarlah bertalaki. Kalau kita hate, kita boleh membaca. Boleh baca? Boleh baca Al-Quran lah. Okey, Kak Amira boleh tutup tu. Stop presenting tu, Kak Amira. Boleh ke Ustazah? Sebab saya pun dah pernah baca lah juga sebab Ustaz kata boleh. Saya minta maaf lah. Saya belajar selama ni tak boleh. Saya pun memang dari kecil. Maknanya tahun ni saya bertalaki tu baru tahu. Dia kata boleh baca. Saya kata kita nak baca Al-Fatihah pun kita tak berani. Kalau kita Suratul Fatihah tu lain Kak Ajah. Inilah maknanya yelah masa kita dari awal-awal dulu nak baca Al-Fatihah kan kita okey sekarang kita baca Al-Fatihah kalau majlis kan. Ya, itu pembukaan majlis ya. Tak apalah. Tapi dia suruh kata boleh baca Al-Quran tu. Maknanya kita bertalaki, ustaz dengar, kita baca. Dia kata masa haid tu boleh baca. Saya minta maaf. Saya kalau tanya saya kalau ikut tadi dalam kitab ni boleh tak? Tak boleh lah. Tu yang yang masuk pegang pun tak boleh kah? Tak boleh baca pun tak lagi. Tapi ustaz tu kata kalau niat zikir. Dia kata boleh kita niatkan kalau dia niat zikir, saya belajar dengan guru saya, Kak Nurlela, Kak Nurini, Kak Ajah semua. Kak yang dirahmati oleh Allah sekalian. Guru saya kata kalau zikir kalian kena hafizah. Dia tahulah ustaz.
hafizah. Ada yang kata boleh Ustazah. Dah Itulah buat yang dia takut tu. buat. Kita pun dah Subhanallah. buat. Terpulang. Oh, Ya. Kalau ketika itu kalian pun belajar risau. dengan ustaz tu dan dia kata boleh, Dia lah tanggung. moga-moga dialah yang akan bertanggungjawab dengan apa yang dia kata boleh. Kan? Jadi, tapi kalau ikut saya sekarang ni, bukan ikut saya lah. Pribadi saya, selama saya belajar, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, kita orang masa tu hafal kot benda tu. Ustazah kata kau hafal lepas ni dan jangan pegang lepas ni dah. Kecuali kau hafizah. Kau memang hafal 30 juzuk. Kawan saya 30 juzuk tu pun kalau dia tak ada perkara-perkara yang sepatutnya untuk mengingat, dia pun tak ada pegang benda tu dan dia ngelak-ngelak untuk buat benda tu. Tapi oleh kerana dia kena konsisten ingat apa benda yang dia hafal, dia orang boleh, diharuskan untuk perkara tu saja. Tapi lepas tu dah tak boleh. Okey. Baik. Baik. Cerita Terima kasih Ustazah. hafaz surah tersebut tu, okey. Kalau dia hafazan surah-surah pendek, kita memang insya-Allah tak ada masalah. Sebab yang tu boleh buat wirid dan zikir. Sebab dia ada dalam bacaan maksurat dengan hizib dan amalan-amalan harian. Betul? Tetapi saya dulu dinasihatkan oleh guru saya, waktu haid, kalau nak beramal, cuba guna dalam hati saja. Kecuali kalian satu hari nanti apabila pergi ke lapangan, pergi ke masyarakat, kemudian masyarakat ingin kalian mengetahui satu-satu bacaan doa ataupun tahlil. Kemudian tak ada orang lain masa tu kecuali kalian. Yang itu kalian pun kena hafal. Tak boleh buka macam ni tengok. Tak. Kalau hafal baru boleh. Saya minta maaf. Tapi kalau ustaz tu kata boleh, ya Allah ya Tuhanku, moga-moga Allah memberi saya pengampunan lah kalau saya silap. Tapi dulu kami memang dilarang lah. Kita orang duk hafal-hafal lepas periksa, kita orang dah tak baca dah lepas tu. Sebab masih haid. Hanya untuk periksa saja. Lepas tu dah tak ada. Tapi untuk yang hafiz dan hafizah ni, Allahumma salli ala Muhammad, dia memang tiap-tiap hari kena konsisten ulang. Itu pun dengan berat hatilah dia orang buat. Tapi benda tu diharuskan untuk mereka. Tidak pada kita yang bukan hafizah. Dia bukan ayat-ayat pendek saja. Malahan seluruh Al-Quran sebenarnya. Kecuali dia menjadi satu itulah tadi maksurat apa tu semua tu. Tapi kan saya bagi tahu ibu-ibu, saya ni lemah lah. Saya sangat lemah. Lemah kenapa? Time saya maksurah ni, maksurat ke apa semua tu memang saya tak baca. Nak ayat Al-Quran. Sebab dia dalamnya banyak ayat Al-Quran. Saya tak baca. Saya minta maaf. Saya Tapi itu macam mana kita nak mendinding diri kita daripada segala gangguan? InsyaAllah amalan kita semasa kita suci, itulah yang akan menjadi panduan dan pendinding kepada diri kita. Saya minta maaf, tapi perkara ni sangat sensitif juga sepatutnya. Sebab orang perempuan ni, subhanallah, Allah berikan kemuliaan. Bila dia ada haid, bermaksud dia boleh berehat. Berehat untuk apa? Malahan bukan saja untuk Allahumma salli ala Muhammad. Dia memperbaiki solatnya dalam meniti perkara tu diam-diam. Nanti satu masa dia bersih, dia betul-betul bersedia untuk solat. Dan semangat yang betul-betul berkobar untuk perkara yang baru. Bukan perkara solat yang baru, tapi terms pada waktu yang Allah tentukan, dia dah boleh solat balik. Dan membaca Al-Quran balik. Subhanallah. Wallahualam. Okay? Itu saja untuk petang ni. Tak maaf kalau saya punya pandangan silap ataupun apa semua. Moga-moga Allah SWT akan memberikan perlindungan kepada kita. Tu ada sahabat mengatakan banyakkan selawat, banyakkan zikir, istighfar. Ada banyak lagi perkara yang boleh menenangkan hati kita dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tapi paling banyak yang boleh kita lakukan adalah selawat dan istighfar lah. InsyaAllah. Itu saja untuk petang ni. Saya serahkan semula kepada moderator kita. Saya tak nampak muka dia. Saya nampak Kak Norini. Nak serahkan kepada Kak Norini ke kepada siapa ni? Subhanallah. Okey, silakan Kak Amira. Allah SWT. Wallahualam. Ustazah, biasalah dah lama sangat internet dia terganggu. Gitu. Kan nak minta tolong Kak Norini. Boleh insya-Allah. Silakan Kak Norini. Kacau bunda. Bantulah dia sekejap. Boleh tak? Dia terganggu. Boleh, saya boleh insya-Allah. Boleh? Okey, silakan. Boleh insya-Allah. Suara saya jelas ke? Tengok tu dia tanya lagi. Alhamdulillah. Boleh. Silakan. Silakan. Allah SWT.
Baik, Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan jaza. Jazakillah khairan jaza Ustazah di atas perkongsian ilmu hari ini, Masya Allah. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam Amin. urusan ibadah kita, dalam urusan agama kita. Amin. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Amin. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita, yang Allah. tak jemu-jemu duduk dalam halaqah ilmu. Semoga Allah kurniakan kebaikan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Ustazah, saya nak buat sedikit je hibahan untuk malam ini. Silakan. Silakan. Kuliah kita, kuliah akhir kita lah, kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan bacaan Yasin, tahlil, doa, tazkirah dan bacaan surah Al-Mulk pada pukul 8 malam, insyaAllah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Menurut Iman. Bagaimana kan, sebelum saya menutup majlis, apa saya cakap tadi? Yaumul Al-Istiqlal. Selamat menyambut hari kemerdekaan. Yaumul Selamat Istiqlal, insya-Allah. bukan Yaumul Al-Istiqlal. Kalau Yaum Al-Istiqlal. Saya mewakili Menurut Iman, mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan okey, baik. Yaumul Istiqlal. Baik. Dengan ini saya mewakili Menurut Iman, mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada saya sendiri. Kita tangguh kuliah kita. InsyaAllah sambung minggu hadapan, insyaAllah dengan izin Allah. InsyaAllah. Sebagai menutup majlis, menutup tirai petang ini, insyaAllah. Mohon sekali lagi Al-Fadilah Ustazah untuk membacakan tasbih kafarah dan surat Al-As. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa hajatana wa taubatana wa a'malana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'budana wa ta'amulana wa qira'atana birahmatika ya arhamar rahimin innaka as-sami'ud du'a. Allahumma jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na wa la matba'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma wa hab lana musiyana li muslimina li mukassirina li 'amilina li wajhikal karim ya rahman rahim irhamna ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Moga merdeka negara kita, merdekalah jiwa kita kerana Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua.